InsyaAllah kita buka majlis dengan umul kitab Al-Fatihah. Ya kan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi ucapan kesyukuran kita untuk kesekian kalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di atas limpah kurnia hidayah dan inayahnya, kita dapat sama-sama berkumpul pada malam ini untuk meneruskan program kita bagi bicara kesihatan. Dan topik yang ataupun maudhu' yang ingin saya bawa kepada tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini adalah Down Syndrome. Kerana setiap tahun pada 21 hari bulan, pada 21 hari bulan, Down Syndrome akan diraikan oleh seluruh dunia. Hari Down Syndrome sedunia adalah 21 hari bulan. Hari Down Syndrome sedunia adalah 21 hari bulan Mac. Dan pada walaupun tak sampai lagi, tapi kita rasakan bahawa ni di antara perkara yang agak perlu kita bagi pendedahan kepada orang bahawa Down Syndrome, apa dia Down Syndrome dan apa yang kita expect dengan orang yang ada Down Syndrome. Kalau dulu-dulu Down Syndrome ni dia panggil apa? Mongol. Wajahnya macam wajah Mongol. Kalau kita biasa tengok orang Indo-China, wajah Mongol, Mongolism. Dulu kalau dia panggil Down Syndrome ni adalah anak-anak Mongol. Muka dia sama je, lebih kurang seiras, walaupun tak sama tapi seiras. Walaupun tak sama tapi seiras. Kalau kita tengok pattern tu kita tahu dah. Ini memang Down Syndrome ni. Apa kepentingan Down Syndrome ni? Kenapa Down Syndrome berlaku? Dan apa akibat daripada Down Syndrome? Mengapa kita perlu cakna kepada mereka yang termasuk dalam kategori Down Syndrome? Okey. Yang pertama sekali, bila kita sebut Down Syndrome, dia terlibat dengan kromosom. Kromosom. Apa dia kromosom? Kromosom adalah struktur DNA yang ada bagi setiap manusia. So, manusia ada kromosom. Dalam kromosom tu ada daripada molekul DNA yang diikat dengan protein. So, manusia ada berapa? Orang normal ada berapa kromosom? Kita biasanya dia ada dua kromosom. Satu dia panggil autosom, satu lagi kromosom seks. Autosom kita ada 22. Kemudian kita ada kromosom seks yang 2. Bagi orang lelaki, dia ada kromosom X dan kromosom Y. Satu kromosom X, satu kromosom Y. Jadi dia jadi lelaki. Bagi orang perempuan, dia ada 22 autosom, tapi dia ada 2 kromosom X. 2 kromosom X menjadikan dia orang perempuan. Kalau kita ikut DNA punya structure, dia mesti ada 22 autosom, dan bagi orang perempuan 2 lagi adalah kromosom X ataupun kromosom seks. Kalau orang lelaki dia ada satu sahaja X dan satu lagi Y. Kalau dia ada double XY, dia jadi lain. Dia ada Klinefelter syndrome, dia panggil. Ada orang yang tinggi sangat tu, dia over sikit. Okey. Dia ada beberapa lah. Kalau ada orang yang ada XXX, dia feminin sangat.
Lembut tu. Tapi ada setengah-setengah kita ni yang lembut tu dia buat-buat je lembut sebenarnya. Dia bukanlah kromosom dia sangat yang abnormal, tapi dia buat-buat. Disebabkan kadang-kadang cocok hormon lah, kecenderungan yang dibawa dalam kehidupan oleh ibu bapa menyebabkan dia cenderung arah sama ada, tapi commonnya bukan arah ke lelaki, arah ke perempuan. Jadi dah lah lelaki ni generasi yang hampir pupus kan. Tapi bila orang lelaki pun dia cenderung ke arah orang perempuan, dia jadi kohor pupuh kan. Dia lebih cenderung ke arah X tu. Dia cenderung kepada arah X. So setiap satu kromosom ni kalau bila kita dilahirkan, kita akan ada pertemuan antara kromosom ibu dan kromosom ayah. So kita semasa pembentukan tu kita ada campur dua-dua tu, kita ada 46 kan, 22 campur 1 daripada lelaki, 22 campur 1 daripada ibu. Kalau dia campur yang ibu punya X lebih dominan, kita jadi perempuan. X campur X, dia jadi perempuan. Tapi kalau ayah punya kromosom lebih dominan, kita jadi lelaki. So pada orang yang mengalami sindrom yang dipanggil Mongolism, ataupun ada istilah lain dipanggil trisomy, abnormal dia adalah pada kromosom yang ke-21. Kalau kita tengok gambar rajah itu, sebab tu dia panggil trisomy 21, kromosom ke-21. Kalau kita ambilkan DNA dia, susunkan DNA itu, abnormal dia adalah pada kromosom 21. Kita ada 22 tadi kan, kromosom, tak termasuk kromosom X dan Y itu, tapi dia abnormal dia adalah kromosom kepada 21. Dia nampak pelik sikit dekat 21 tu. So dia tak ada beza lelaki atau perempuan. Sebab tu orang yang ada Down syndrome ni, dia boleh jadi Down syndrome lelaki, boleh jadi Down syndrome perempuan. Dia tak kacau yang kromosom seks tu, X dan Y tu dia tak kacau. Dia kacaunya adalah kepada apa yang dipanggil autosom, kromosom yang satu lagi. Sindrom Down adalah penyakit keturunan yang disebabkan oleh kromosom tambahan. Ada ekstra kromosom kepada kromosom nombor 21. Biasa orang lain ada 2 je. Kan? Kalau tengok 1, 2, 3 tu semua 2. Seolah macam sepasang. Tiba-tiba sampai ke 21 dia ada ekstra. Bila ekstra dekat 21 itu, bila dia dilahirkan, dia akan menjelma sebagai sindrom trisomy 21. Nama lainnya adalah Down syndrome, nama lainnya adalah Mongolism. Mongolism. Okey. Dia panggil trisomy 21 sebab dia macam kita tadi, trisomy 21 sebab orang lain ada 2, dia ada 3 dekat kromosom 21. Apa punca dia? Kalau ikut puncanya, kita tak tahu punca sebab apa. Ahli sains ni kalau dia tak tahu punca sebab dia, maknanya is created by the highest punya ni lah. Maknanya bagi kita orang Islam, maknanya Allah SWT itu adalah kelebihan yang diberi, yang ditunjukkan oleh Allah SWT untuk menunjukkan kekuasaan dia. Okay. Ada orang cuba kaitkan dengan kelahiran orang perempuan mengandung di lewat usia yang lewat, more than 40, mengandung lebih daripada umur 40, ada risiko yang besar untuk dapat Down syndrome. Tetapi saya pernah jumpa orang mengandung umur first pregnancy umur 19, anak Down syndrome. Maknanya kalau dulu dikatakan mengandung di usia yang lewat tu berkemungkinan untuk dapat Down syndrome, sebenarnya tak tepat. Masih ada orang yang first pregnancy umur tak sampai 20 ataupun umur dalam sekitar 20 pun boleh dapat. Umur 30 lebih pun kadang-kadang boleh dapat. In fact, ada setengah orang boleh mengandung beberapa kali, walaupun risiko dia rendah, tapi beberapa kali anak dia dapat Down syndrome. Kadang-kadang diselang oleh anak yang normal. Contohnya, first pregnancy dia bersalin Down syndrome. Second, third, normal. Maksud yang keempat,
baru Down syndrome balik semula. Ada yang macam tu, tapi peratusannya sangat rendah. Kalau di UK, peratusannya dalam dia punya incidence untuk dapat Down syndrome adalah 1 dalam 700 kelahiran. Dalam 700 kelahiran ada seorang yang akan melahirkan anak Down syndrome. So, apa masalah dengan Down syndrome? Disebabkan dia ada abnormality kepada kromosom 21 tadi, dia ada beberapa features yang kita kenal pasti. Antaranya adalah muka dia macam flat. Nanti saya tunjukkan gambar. Muka dia flat, kepala dia kecil berbanding dengan bayi yang seusia dia, leher pendek. Leher pendek. Kemudian dia selalu macam suka jelai lidah. Lidah dia macam selalu macam kita nampak bukan lidah panjang, tapi dia selalu suka keluarkan lidah. Okey. Dia punya alis mata pun nampak macam dia ada abnormal, telinga dia slightly, cuping telinga slightly kecil. Okey. Kemudian dia kalau kita pegang otot dia, kalau orang Terengganu panggil dok katang mana, lembek otot dia lembek. Dan dia pendek. Jarang orang Down syndrome ni boleh tinggi besar. Kalau tinggi besar tu bukan Down syndrome, kebanyakan dia panggil Klinefelter syndrome. Itu yang dia ada abnormality kepada X kromosom. Yang ni dia tak ada kaitan dengan X kromosom. Dia kaitan dengan autosom nombor 21 tadi. Okey. Dan sendi dia kebanyakan kalau kita tengok dia boleh lentur-lentur. Kalau kita buat macam ni kan, gitu ya Ustaz, dia boleh sampai another 30 degree. Kalau dia ini, dia boleh turun lagi. Dia boleh melentur. Sampai macam tu juga. Dia punya lutut tu, kalau kita straightkan lutut begitu ya, dia boleh macam seolah-olah macam kepala lutut dia lembut sangat. So dia flex, dia flexibility of the joint biasanya. Kemudian dia ada beberapa tanda pada mata dan juga beberapa tanda pada tapak tangan. Ini contoh-contoh anak-anak yang Down syndrome. Muka dia orang lebih kurang. Muka dia orang lebih kurang sahaja. Mungkin adalah beza lelaki dengan perempuan tu, tapi more or less tak ada beza sangat. Tu yang kita boleh nampak secara seimbas lalu. Maknanya kalau kita tengok daripada jauh pun kita boleh kenal pasti yang besar kemungkinan. Cuma dia ada spektrum yang tertentu. Ada orang yang nampak lebih jelas, ada orang yang sikit-sikit sama-sama sikit. Tapi majoriti dia akan masuk dalam kategori ni. Down syndrome majoriti dalam kategori ni. Okey, raut wajahnya wajah yang rata dengan kedudukan mata yang sedikit atas. Okey, kemudian di tapak tangan dia, cuba tengok tapak tangan masing-masing. Kalau ada satu garis ni dah Down syndrome lah. Kan? Garis pada tapak tangan. Kalau orang Down syndrome biasa dia kan kita ada garis macam tu kan. Kita ada at least dalam 3 garis. Kan? Dia garis yang tengah tu macam satu line. Garis yang tengah dekat dia punya tapak tangan dia memang bertemu dan dia ada satu line saja. That is typical of Down syndrome. Tu tangan. Kalau kita tengok pada kaki, jarak antara ibu jari dengan jari yang kedua luas. Tengok kaki masing-masing lah. Luas ke tak luas. Biasa orang rapat je. Kan? Ibu jari kepada jari yang kedua tu rapat je. Tapi untuk orang Down syndrome ni, dia agak luas sikit di jarak antara ibu jari dengan jari yang kedua. Okey. Kalau dulu-dulu, Down syndrome ni dia maknanya dikenal pasti bila lahir lah. Lahir tu kita tahu lah anak kita Down syndrome ke tak. Tapi disebabkan oleh teknologi perubatan dan teknologi sains semakin berkembang, kita boleh diagnose Down syndrome ni dalam kandungan. Dalam kandungan. Dalam kandungan di mana bila kita buat ultrasound, dia ada beberapa tanda. Bila kita buat ultrasound dalam sekitar 18
hingga ke 24 minggu. Ada sekarang ni kalau ikut yang baru ni, even 14 minggu. 14 minggu, kita boleh 14 minggu ni berapa bulan? 1 bulan 4 minggu kan? Kalau 3 bulan 12 minggu. Jadi sekitar dalam 14 minggu pun kita boleh diagnose dah. Maknanya kalau ada kemungkinan tak anak dalam kandungan itu adalah Down syndrome, berpandukan beberapa features ataupun beberapa tanda-tanda bila kita buat ultrasound scanning. Ya. Dan kalau di luar negara, walaupun di Malaysia tidak dipraktiskan secara yang meluas, adalah dia mengambil darah daripada tali pusat bayi dalam kandungan. Ambil darah dari tali pusat bayi dalam kandungan. Biasa orang ambil darah dari lahir lah, kan? Nak test G6PD tu. Bila masa potong tu, nurse tu akan ambil darah, dia bukakan pada tabung, 2-3 tabung. Antaranya dia test adalah untuk G6PD. Orang kata anak saya ada G6PD deficiency. Bukan anak saya ada G6PD. Semua orang ada G6PD. Tapi yang sebenar dia, istilah yang betul adalah anak saya ada G6PD deficiency. Kekurangan G6PD. Yang masalah tu adalah G6PD tu adalah enzim yang pegang menguatkan sel darah. Kan, bila orang yang problem dengan G6PD ni, sel darah dia tak kuat. Dia kena ubat gegat sikit, dia makan faba bean ataupun butir kacang parang ni, sel darah dia pecah terus. Tu yang orang G6PD dia ada kena berhati-hati sikit lah. Sebab dia akan throughout the life, dia akan bawa benda tu seumur hidup. Dia contohnya ada ubat-ubat tertentu di hospital pun, kalau orang ada G6PD kita tak boleh bagi. Kalau kita bagi, seolah-olah kita pecahkan dia punya sel darah lebih cepat. Saya ada satu kes yang G6PD ni, kita biasanya G6PD, anak-anak kita waktu kita beraya lah, hari raya lah. Kalau anak-anak kecil ni biasa jalan dengan mak ayah. Betul tak? Kalau anak kita G6PD, kita boleh kontrol. Pergi rumah orang, jangan makan kacang. Kita boleh kontrol. Tetapi bila anak dah besar sikit, dia tak mahu dah ikut mak ayah. Dia jalan sendiri. Dia jalan sendiri dengan geng-geng dia, dengan kawan-kawan dia. Dan kadang-kadang dia pergi ke rumah-rumah tertentu, yang ada rumah-rumah yang kadang dia antara hidangan dia adalah kacang. Kacang. Saya ada satu kes dulu, anak dia lepas lebih kurang setengah jam makan kacang, terus nampak pucat. Pucat walaupun dia tak ada muntah darah, dia tak ada kencing keluar darah, tapi pucat sangat. Bila saya kata kena bawa ke hospital ni, lepas lebih kurang sampai ke hospital tu, doktor test darah budak-budak ni, sepatutnya hemoglobin dia paling rendah pun 13 dah, 13-14%. Tapi anak dia darah tinggal 6%. Kemana darah tu pergi? Kemana darah tu pergi? Sel darah semua pecah dan dia musnahkan di hati. Sebudak akan jadi kuning mata. Budak akan jadi kuning mata. Itu antara akibat daripada G6PD. Bila kita dapat tu, pilihannya adalah kita kena masuk darah baru. Transfuse darah. Transfuse darah. Tapi dia akan bawakan genetik G6PD itu seumur hidup. Tidak ada rawatan untuk kata, hari tu ambil pil ke minum air apa-apa ke, hilang G6PD dia. Dan ni boleh, tak ada masalah dah boleh. Dia akan bawa seumur hidup. Okey? Itu G6PD. Untuk yang ini, dia ambil darah melalui ultrasound scanning tu kalau di luar negara dah. Banyak, even di Australia, baru ni saya dapat laporan di Hong Kong pun, dia praktis sebesar lebih kurang dalam 14 hingga 16 minggu dalam usia kandungan tu, bila dia dah, sebab sekarang ni ultrasound dah makin canggih, dia dah boleh nampak salur darah dalam tali pusat. Dah boleh beza salur darah yang masuk, salur darah yang kembali, yang hubungkan bayi kepada ibu. So dia boleh direct, cocok dan ambil darah yang dari tali pusat tu dan test untuk tentukan anak ada Down syndrome ke tidak. So tu di antara benda yang, sebab tu di sebelah UK
peratusan sekarang ni risiko ataupun kemungkinan untuk kita jumpa lahir dengan Down syndrome ni sangat rendah. Sebab dia jumpa 14 minggu tu, kalau betul confirm apa tu Down syndrome, dia buat keguguran. Sebab dia legal. Dia ada undang-undang yang membenarkan keguguran medically indicated, dia panggil. Sebab Down syndrome ni dia akan carry macam-macam problem lain. So dia gugurkan lebih awal. So lahir tak adalah. Maknanya kelahiran Down syndrome betul tu sangat-sangat sedikit. Lately ni dia dah makin lama makin sedikit. Tapi di Malaysia kita tak ada undang-undang yang macam tu untuk membenarkan keguguran yang sebab orang Down syndrome walaupun dia ada sedikit ada abnormal, tapi dia masih boleh lagi, kebanyakannya boleh berfungsi sebagai seolah-olah macam manusia biasa juga. Okey. So ini adalah yang kita nak beritahu cara nak detect Down syndrome. Kalau dulu-dulu direct kita tengok masa lahir, tapi sekarang ini dalam usia kandungan sekitar 14-16 minggu pun kita boleh test sama ada kandungan kita ni akan lahir sebagai Down syndrome ataupun tidak. Okey, apa masalah Down syndrome? Bila anak lahir dengan Down syndrome, selain daripada kita beritahu kita beritahu ni dari dia punya features, muka jadi macam ni, muka lebih kurang sama je, Mongolism. Okay. Lepas tu dia punya tangan dia ada satu line sahaja, pada tapak tangan ada satu line saja. Kemudian pada kaki dia ada beza ibu jari dengan jari yang kedua tu luas. Bukan tangan memang luas, kaki. Cik tengok kaki dia tu. Down syndrome ke tak? Okay. Dia luas. Jari ibu jari dengan jari yang kedua tu dia luas. Itu salah satu daripada ciri-ciri Down syndrome. Kemudian apa masalah dia? Down syndrome risiko kepada kecerdikan yang rendah sedikit. Dari segi IQ dia sedikit rendah. Walaupun ada beberapa orang yang dikenal pasti, businessman, artis yang terkenal Down syndrome sebenarnya. Kalau kita tengok, cuba browse internet, tengok artis, ada beberapa orang artis luar negara terutamanya yang memang Down syndrome. Ada businessman yang berjaya yang itu pun dia sebenarnya kalau kita ikut sejarah dia memang asalnya Down syndrome. Tapi majority orang yang Down syndrome ni dia punya dari segi IQ dia slightly below the average. Kemudian kadang-kadang dia lahir dengan ada abnormality yang sangat ketara, terutamanya kepada jantung. Dia risiko kepada jantung abnormal. Dia boleh jadi ekstra lubang yang sepatutnya tutup tak tutup. Dia panggil sama ada ASD ataupun VSD, atrial septal defect ataupun ventricular septal defect. Itu yang orang kata jantung berlubang tu. Padahal jantung memang berlubang. Tapi ini lubang yang sepatutnya tutup tak tutup. Bila lahir betul lubang tu tutup tapi tak tutup. Jadi maknanya kebanyakan kalau yang problem macam ni, bila dia lahir tu dia jadi biru. Sama ada biru cerah atau biru gelap sikit ke, tapi biru, dia jadi biru sebab dia kekurangan oksigen. Sebabkan jantung dia ada abnormal, percampuran darah yang kaya dengan oksigen dengan darah yang kurang oksigen tu dah bercampur bau dan menyebabkan kekurangan oksigen yang ketara kepada bayi. So itu abnormal yang biasa, dia panggil congenital heart disease. Dia lahir dengan abnormality pada saluran darah pada jantung. Kemudian dia juga boleh dapat abnormality kepada usus. Dia boleh jadi kadang-kadang imperforated anus. Apa maksud imperforated anus? Lubang dubur tak terbentuk. Itu salah satu risiko. Risiko yang lain adalah dia boleh dapat usus yang bergumpal. Sebabnya usus kita ni dia macam batang paip lah kan. Dia bergulung-gulung je. Ini dia bergumpal terus. So dia jadi intestinal obstruction. Ataupun kadang-kadang dia menyebabkan usus dia tersumbat. Okay? Jadi bila kita bagi susu beberapa kali lepas lahir tu, dia ada jeluk yang ketara. Lepas minum susu dalam berapa minit, dia muntah. Bukan kata orang muntah biasa je, tapi dia ni seolah ada pressure daripada belakang yang tolak dia punya susu jadi. Dia bukan muntah, dia panggil jeluk lah. Dia panggil projectile vomiting.
ataupun regurgitation. Okay. Kemudian kadang-kadang ada juga kes-kes di mana usus dia keluar. Maknanya perutnya ni, dinding perut ni tak tutup betul. Usus duduk luar. Usus duduk luar daripada perut. Bila dia lahir tu usus duduk luar daripada perut. Selain daripada itu, kadang-kadang dia boleh jadi sumbing, sama ada sumbing bibir ataupun sumbing lelangit. Itu antara abnormality yang mungkin berlaku. Dia sumbing sama ada sumbing bibir ataupun sumbing lelangit. Ada orang dua-dua sekali, bibir dan lelangit sekaligus. Kalau anak kita sumbing bibir, kalau anak kita sumbing, kita akan tutup yang mana satu dulu? Bibir dulu ke lelangit dulu? Ada orang yang sumbing dua-dua kan, nampak jelas daripada bibir ni sampai ke lelangit. So doktor biasanya mula-mula kalau dia tengok lelangit tu tak jauh sangat, tak luas sangat, dia akan tutup, dia akan beki hot bibir dulu. Sebab budak nak menyusu. Kalau dia tak ada, bibir dia terbukanya tu, dia tak boleh nak itu kepada puting. Okey? Dan dia akan bagikan puting yang special untuk budak yang sumbing, terutama sumbing palate ataupun lelangit. Dia ada kalau kita tengok dia punya puting tu macam sudu. Ada jual je dekat baby ku, dekat dia, puting dia special sikit kalau orang yang sumbing tu. Bukan puting ibu. Puting artificial lah. Puting ibu tak boleh nak repair jadi macam sudu tu. Ni puting plastik tu, dia ada puting special, dia macam spoon like, supaya budak tu bila dia menyusu, pertama sekali bibir dia dah ada beki tu, dia boleh hisap, dan susu yang keluar tu akan direct pergi di belakang dia punya tekak, bukan terbelohok masuk dalam kawasan hidung, menyebabkan dia akan tersedak dan sebagainya lah. Tu. Kemudian bila dah masuk lebih kurang usia dah start mumbling, dia akan repair tekak. Kalau dia lambat repair tekak, budak akan sengau. So biasa dia dah start bunyi-bunyi sikit tu, doktor akan start baru repair dia punya tekak. Dia punya lelangit, supaya dia punya phonation ataupun pengeluaran suara dia lebih jelas. Kalau tak, dia akan jadi suara hidung kalau kita lambat repair. Ada orang dia dah besar, dah umur 3-4 tahun baru repair yang palate punya tu, dia akan jadi sengau. Walaupun bibir dia cantik, dah repair, lelangit dia cantik, tapi suara yang keluar tu suara daripada hidung. Itu berkenaan dengan cleft lip ataupun palate. So orang yang Down syndrome ni ada beberapa abnormality yang kita beritahu tadi. Kena pastikan, walaupun kita beritahu macam-macam ada abnormality bagi orang yang Down syndrome, tapi dia orang manusia biasa. Dia orang juga ada perasaan. Sama macam kita ada perasaan. Walaupun dia punya IQ slightly rendah, tetapi dia punya emosi, dia punya perasaan, dia punya psikologi dia sama lebih kurang dengan manusia biasa. Kalau kita kutuk dia ke, dia berasa lah. Dia bukan tak berasa. Cuma kadang-kadang dia buat macam tak berasa je. Dia berasa. Dan kalau dulu Down syndrome ni kita anggarkan jarang sangat boleh mencapai usia melebihi daripada 35 ataupun 40 tahun. Kebanyakan dia mati lebih awal disebabkan komplikasi kelahiran tadi. Ada setengah tu dalam belasan tahun dia dah meninggal sebab abnormality kepada jantung, abnormality kepada usus, abnormality kepada beberapa bahagian daripada tubuh. Itu yang benda ni yang ditakuti oleh orang-orang sebelah barat, sehingga menyebabkan dibuatnya amniocentesis tadi, yang kita katakan ambil darah daripada salur darah yang ada dalam tali pusat orang yang mengandung tu, untuk tentukan bayi yang dalam ni ada Down syndrome ke tidak. Tapi di Malaysia kita tak praktis tu. Okey, kemudian kalau lately ni disebabkan kebelakangan ini disebabkan oleh teknologi makin berkembang dan banyak perkara-perkara yang abnormality kepada Down syndrome ni kita boleh baiki, sama ada abnormal pada jantung, abnormal pada usus dan sebagainya. Sekarang ni usia mereka kebanyakan meningkat
sampai 60 tahun, 70 tahun, pun dia boleh survive seolah-olahnya macam orang normal. Okey, walaupun mereka ada sedikit kelainan, dia bukan cacat ni. Sebab tu istilah sekarang ni bukan kurang upaya, kelainan upaya. Dan ada setengah yang berjaya, macam saya kata, jadi artis yang berjaya, ada yang jadi businessman, ada yang boleh masuk universiti dan dapat degree. Contohnya macam ni, dia boleh masuk universiti dan dapat degree yang tengah tu, Down syndrome. Okay? Cuma kita sebagai manusia biasa, kita kena assist dia, tolong dia untuk dia menyesuaikan diri dalam komuniti yang normal. Walaupun sekarang ini Kementerian Pendidikan ada kelas-kelas tertentu untuk orang yang slow learner, tapi kebanyakan kalau kita tengok di sekolah-sekolah, kadang-kadang yang budak-budak yang ni dia lamsamkan satu kelas. Kan? Budak autism, budak Down syndrome, budak semua dia lamsamkan dalam satu kelas. Jadi menyebabkan budak ni dia potensi dia untuk belajar dia kadang-kadang kita suppress dia. Sebab dia tengok orang lain teruk sangat. Tak boleh independent. Sehingga dia pun terbawa-bawa. Padahal dia okey je. Ada setengah budak yang nampak macam normal, walaupun dia Down syndrome dia nampak normal. Tapi di sekolah tidak ada guru yang berpendidikan khas ni, ataupun kelas pendidikan khas sangat terhad. Cuba tengok dekat Kemaman, ada berapa sekolah aja yang ada. Itu pun ada dalam sekolah tu ada berapa kelas. Dan kalau kita pergi tengok, kebanyakan dia bercampur aduk. Budak autism, budak hyperaktif, budak tu kadang duduk lamsam dalam satu kelas. Menyebabkan budak-budak yang kadang-kadang IQ dia slightly tinggi ni tak boleh nak ditolak, dipush sebagai orang yang hampir normal. Dan peluang kepada mereka untuk ni nampak seolah-olahnya macam kita tak upgradekan. Begitu juga ada banyak kes kadang-kadang disebabkan abnormality mereka, terutamanya dalam dari segi IQ tadi, dia slow sikit belajar, lambat pick up. Kalau kereta ni lambat pick up kan. So kadang-kadang ada setengah-setengah keadaan di mana mereka diabaikan, ataupun ada setengah orang ambil peluang di atas kecacatan mereka ataupun kekurangan mereka itu untuk raih simpati. Contohnya buat fundraising untuk konon-kononnya untuk Down syndrome punya sekolah, Down syndrome punya kelas dan sebagainya, tapi at last tak ada pun benefit kepada dia, cuma digunakan anak-anak yang begini untuk dapatkan dana-dana tertentu, tapi at last tak ada pun benefit. Malahan ada setengah anak-anak yang didera. Kalau tuan-tuan dan puan-puan mengikuti perkembangan di Malaysia, ada baru-baru sebelum ni pun ada kes kan, anak Down syndrome didera. Contohnya kes ni kan, Bella, anak Down syndrome tu, sehingga nampak seolah-olah kena air panas dan sebagainya. Dia kata, dia bagi alasan pula budak ni main air kuku kan, mesin kuku tu. Padahal mesin kuku tu biasanya dia ada safety pin kan. Budak-budak yang macam ni biasa dia tak tahu nak cari pin yang mana satu nak tekan air panas. Ada banyak kes ni, salah satu pada contoh yang ada di Malaysia. Tapi ada banyak kes anak-anak yang Down syndrome ni kadang-kadang mereka ini sama ada dipinggirkan ataupun dilakukan penderaan, sama ada fizikal ataupun ditorture dalam bentuk psychological, menyebabkan dia orang punya kebajikan mereka akan nampak seolah-olahnya macam kita tak hirau. Padahal mereka pun tidak minta dilahirkan begitu. Apakah kita nak buat sekarang ni nak upgradekan kita punya medical system sehingga kita nak buat tiru macam Eropah, umur 14 minggu, 16 minggu buat amniocentesis, dan kalau kandungan ada positif untuk Down syndrome kita gugurkan. Malaysia setakat ni dari segi Persatuan Perubatan Malaysia dia kata very unethical. Everybody to be given chance untuk lahir, diberi peluang untuk lahir ke dunia. Sama ada dia abnormal ke tak abnormal ke,
dia diberi peluang untuk lahir, bukan kita dah gugurkan masa dalam kandungan lagi. Wallahualam, di Malaysia kita ada Persatuan Sindrom Down ataupun Down Syndrome Malaysia, di mana kita galakkan anak-anak yang parents yang ada Down Syndrome, anak-anak yang Down Syndrome register, dan dia ada banyak aktiviti dalam persatuan ni, di mana kadang-kadang kita boleh salurkan beberapa keistimewaan yang ada kepada anak Down Syndrome ni untuk lebih berkembang lah. Wallahualam, tu sahaja yang pada malam ni yang saya nak beritahu pasal Down Syndrome. So harapan kita untuk sebagai medical personnel kepada orang awam adalah raikan kekurangan yang berlaku kepada anak Down Syndrome, supaya dengan tu dia diberi peluang untuk sama menikmati kelebihan yang ada pada orang yang normal, walaupun mereka slightly tidak normal. Cuma lastnya, ada beberapa kawan-kawan yang bertanya kepada saya, sebab ada satu poster saya ni tiba-tiba keluar dalam beberapa grup WhatsApp, sampai grup WhatsApp saya sekolah pun tubik, padahal bukan saya yang buat, bukan saya yang masuk dalam Facebook, tiba-tiba dia tubik poster ni. Ini adalah poster semasa baru ni saya pergi umrah. Ada kejadian emergency dalam flight daripada Madinah ke, kita orang balik tu daripada Madinah ke LIA. Sebenarnya ini bukan kali pertama saya involve dalam emergency. Masa saya pergi haji tahun 2010 ada sama juga flight mass daripada Madinah ke direct ke Kuala Terengganu. Masa tu emergency juga case-nya. Case emergency ni berlaku sebab apa? Yang pertama sekali, biasanya kita tengok emergency kebanyakan berlaku selepas lebih kurang dalam 2 jam setengah ataupun 3 jam flight naik. Dah start take off, lebih kurang dalam 2 jam setengah, 3 jam biasanya akan berlaku. Ataupun ada setengah orang dia dah bermula dekat bawah dah, masa sebelum naik lagi. Sebelum naik lagi dia dah ada masalah, tapi dia biasanya waktu balik lah, waktu pergi ni jarang. Waktu balik kadang-kadang ada setengah orang dia ada masalah dah, tapi bila nak balik everybody excited nak balik. Kalau aku ngadu kat gigi tak boleh balik lah. Jadi kalau ada rasa masalah pun biar kat gigi tak boleh balik kan naknya. Bukan dia tak boleh balik je, orang yang pergi sekali dengan dia, kalau contohnya anak dia ke suami dia pun tak boleh balik sekali, sebab dia mesti, kalau orang yang sakit yang terpaksa tinggal, dia mesti ada pengiring dia kan. Jadi kalau dia sakit, anak dia ke yang bersama dia ataupun ibu bapa dia ke dan sebagainya akan tinggal. Okey, masa saya pergi haji 2010 dalam lebih kurang dalam 3 jam fly daripada Madinah ke direct flight ke Kuala Terengganu. Dia biasanya bila ada emergency, cabin crew akan buat pengumuman. Biasanya ketua pramugari ataupun pramugara akan buat pengumuman. Dia cari kalau ada doktor, nurses ataupun medical personnel siapa-siapa ke, tolong introduce yourself to the cabin crew. Biasa kita tahulah kalau buat pengumuman dia tu mesti ada emergency kan. Macam masa tahun 2010 tu ada kes sakit jantung. Sebenarnya makcik tu memang sakit jantung, tapi dia masuk ke hospital daripada orang Kota Baru, daripada Mekah. Dia cuma dibawa untuk wukuf aja di Arafah. Dia masuk ICU, dia wukuf di Arafah. Sebab wukuf di Arafah ni kalau tak ada wukuf tak ada haji kan. Dia rukun haji. Kalau no hajj without wukuf kan, rukun haji. So dia bawa, kemudian sampai ke Madinah dia segar, dia boleh discharge daripada hospital. So waktu nak balik, doktor certify dia fit to be in the flight.
Maknanya bila doktor dah bagi kata putus, dia memang layak untuk naik kapal terbang, so dia bawa. Selepas daripada 2 jam setengah 3 jam tu, dia orang buat pengumuman. So makcik ni dia kena serangan jantung balik semula dalam flight. So dia cari doktor. Dan tapi kelebihan yang ada dalam flight mask ni, dia almost complete medical, barang-barang perubatan ni boleh katakan complete. Emergency drug semua ada. Dan waktu tu disebabkan masa musim haji, kapal terbang tak penuh sangat. Jadi kita boleh transfer dia daripada duduk economy class, duduk dekat tengah-tengah tu, kepada business class. Sebab business class ni dia luas sikit, dia boleh baring, boleh duduk. Terus kita boleh masuk, kita boleh masukkan air kat dia, kita boleh masuk nak gantung air, nak bagi oksigen, semua cukup. Tapi maksudnya makcik tu okey. Tetapi kita sebagai medical personnel, kita terpaksa berhubung semua dengan kapten. Sebab kapten akan tanya, patient fit ke tak? Patient okey ke tak okey? Sebab kalau patient tak okey, dia akan kena minta permission kepada airport yang paling dekat untuk landing, emergency landing. Dia paling kurang 45 minit hingga 1 jam proses of getting the permission untuk landing. Kemudian dia bukan landing biasa. Pertama, landing emergency sebab dia orang airport akan kena clearkan banyak benda. Yang kedua, dia kena make sure medical personnel dekat ground standby. So banyak kerja tu. So dia akan keep on asking. Serabut juga sekali-sekali dia tanya, doktor, patient okey ke tak okey? Patient okey ke tak okey kan? Kita kena monitor oksigen dia macam mana, pulse rate dia macam mana. Tapi untuk yang kes yang kedua yang masa saya balik umrah baru ni, kebetulan flight penuh. Full flight, even business class pun penuh. So makcik ni pula duduk betul-betul kawasan tengah-tengah. Kalau flight biasa dia ada 2, 4, 2 tempat duduk. Dia duduk kat tengah-tengah dan kita tak boleh nak anjak dekat mana. So nak bagi rawatan ni memang boleh bayangkan, kalau siapa yang duduk dekat dalam kapal terbang boleh bayangkan macam mana kita nak buat dengan tubuh yang agak besar. Kita nak check dia punya blood pressure, payah nak check dia punya. Tapi mask ni dia punya kru dia memang alhamdulillah terlatih. Cuma kita minta alihkan orang yang kiri kanan dia tu kepada seat emergency kan, kru punya seat kan. Biasanya bila nak landing dia suruh kru duduk kan. Duduk kat situ. So sebab kita tak ada pilihan lain, kita terpaksa gunakan seat yang tu juga untuk baringkan dia dan stabilize dia. Problem dengan makcik ni pula, dia memang ada darah tinggi, dia ada sakit jantung, ubat dia tinggal dalam beg besar. Beg besar kat mana? Kat bawah tak ada ubat dia. Yang ada cuma ubat tak bawah lidah aja. Jadi kita terpaksa bila tengok ubat yang ada untuk dalam emergency mask punya emergency kit tu tak cukup untuk dia, tak padan untuk dia. So saya terpaksa minta pramugari, ketua pramugari buat pengumuman, ada tak siapa-siapa dalam flight yang ada sakit jantung, kita nak minta tengok ubat dia. Kebanyakan orang ni memang dia akan bawa ubat kan. So kita nak tengok ubat dia. Ramailah yang datang bagi, ada setengah ubat yang kita tengok tu ada yang tak sesuai langsung. Ada setengah tu yang kita boleh guna. Lepas tu darah dia pula naik sampai 180/125 macam tu. Kalau tak silap saya. Kita terpaksa minta kena pinjam 2-3 biji daripada pesakit lain. Tapi alhamdulillah dia tak perlukan oksigen dan dia bila saya attend lebih kurang dalam hampir 3 jam dekat dia tu, akhirnya dia stabil lah. Dia stabil, cuma kita pesan dekat captain, make sure bila landing dekat KLIA, there will be medical emergency punya tu standby. So kita landing waktu subuh di KLIA tu alhamdulillah ada medical crew yang standby lah. So saya cuma nak pesan bagi sesiapa yang akan pergi umrah ataupun waris-waris kita, sahabat-sahabat kita, siapa yang ada penyakit, make sure ubat kegunaan kita tu memang kena letak dalam beg kecil ataupun paling kurang beg yang kita bawa ke atas, beg cabin, bukan beg kargo.
Sebab ada kes-kes tertentu kadang-kadang sama ada kita boleh tolong orang ataupun kita perlukan ubat tersebut. Jangan harapkan dalam flight punya ubat. Kerana dalam flight punya ubat mungkin tidak sesuai untuk kita. Itu satu. Sama juga orang yang kendalikan umrah pun kena ingatkan kepada jemaah kepentingan ubat tu. Jangan macam makcik ni, dia bawa ubat tu, tapi ubat tu ada makan untuk pagi tadi. Dia kata dia ambil 2-3 biji yang 2-3 jenis tu, dia makan di lapangan terbang. Dan dia mengharapkan pagi nanti sampai ke LIA, dia boleh ambil beg besar dia. Jadi tapi dia kena problem dia dalam flight, kan. Kemudian satu lagi adalah kalau ada masalah waktu menunggu kapal terbang, kena beritahu. Sebab hari yang sama semasa kita orang tengah menunggu tu, ada jamaah lain yang tiba-tiba collapse masa menunggu, tapi waris-waris dia macam sembunyikan. Saya daripada jauh, sebab dia orang dah berkerumun, saya daripada jauh saya beritahu pada wife saya, sepatutnya dia orang kena beritahu ground staff untuk panggil medical certified ke makcik yang collapse tu, dia okey ke tak. Dia cuma dia beritahu mak dia pening saja. Bila ground staff datang, dia kata mak dia pening saja. Tapi saya beritahu bahawa saya besar kemungkinan makcik ni kalau masuk dalam kapal terbang, kita kena panggil ni sekejap lagi. Tapi alhamdulillah bila makcik yang mula-mula ni sampai ke pintu kapal terbang, pramugari dah beritahu kita perlukan medical certification dulu. So dia 3 orang bersama dengan anak dia unfit to fly. So kita orang kata alhamdulillah selamat kot, tak ada dah ni. Rupanya dalam tu Allah susun juga, maknanya memang ada kes lain pula. Poinnya saya nak beritahu, maknanya kalau siapa-siapa yang fly dalam flight yang ada penyakit, make sure sekurang-kurangnya 1 hari punya ubat, ataupun ekstra 2-3 hari punya ubat simpan dalam beg yang accessible kepada kita di dalam flight. Bukan jangan simpan dalam beg kargo. So ada macam-macam benda yang akan berlaku yang kita mungkin tak jangka. Wallahu alam. Tu saja, bukan saya yang buat poster ni dah. Itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullah wa li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.